Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menyambung siri khusus asas haji yang seterusnya, iaitu wajib-wajib haji. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, apa khabar semua? Didoakan mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat masih lagi bertenaga, masih dalam keadaan itu berkaitan dengan ibadat melontar di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, mabit di Mina, dan seterusnya melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik, iaitu pada hari 11, hari 12 dan hari yang ke-13 Zulhijjah. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita menyambung siri perbincangan kita yang selanjutnya, mari sama-sama kita menyebut lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, tuan-tuan, pada pagi ini kita akan tengok sebelum kita sambung perbincangan berkaitan dengan ibadat melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Iaitu berkaitan dengan pelaksanaan rukun dan wajib haji. Di dalam ibadat haji ini dia ada perbuatan yang kita sebut sebagai rukun haji dan wajib haji. Ini kita ulang balik semula lah ya tuan-tuan, muslimin muslimat. Rukun haji ada 6, wajib haji ada 6. Rukun haji iaitu yang pertama niat ihram haji. Bila kita nak mengerjakan haji, wajib kepada kita untuk berniat ihram haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bergunting ataupun bercukur. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Ini rukun haji. Rukun-rukun haji ini mesti tuan-tuan, muslimin, muslimat kita kerjakan. Kalau kita tinggal sama ada secara tidak sengaja, maka haji tidak sah ataupun haji tidak sempurna. Sebab rukun haji wajib bagi semua jemaah yang berniat ihram, berniat untuk mengerjakan haji, mestilah melaksanakan perkara yang berkaitan dengan rukun haji ini. Kemudian wajib haji. Wajib haji juga ada 6, iaitu yang termasuk di dalam perkara wajib haji ialah niat di miqat. Yang kedua, menjaga larangan ihram. Yang ketiga, bermalam ataupun bermabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah. Yang kelima, bermalam ataupun bermabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, melontar Jamrah pada hari 11, hari 12 dan hari 13 Zulhijjah yang dikenali sebagai hari-hari tasyrik. Okay. Kita tengok dia punya carta aliran mengerjakan haji. Okay. Rukun haji dan wajib haji ini tuan-tuan kita lakukan secara berselang-seli. Bukan bermaksud kita hanya mengerjakan rukun haji, selesai rukun haji baru kita mengerjakan wajib haji, kan? Tetapi kita mengerjakan rukun-rukun haji berselang-seli dengan wajib haji. Jadi kalau kita tengok kepada carta sekarang ni, rukun haji yang pertama niat ihram haji. Okey. Niat ihram haji ialah rukun haji. Terusnya kita nak niat ihram haji ni di mana? Ini bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', yang memilih haji jenis tamattu', maka niat
ihram, niat ihram haji ialah di bangunan penginapan, di hotel ataupun di tanah haram. Tapi bagi orang yang memilih untuk mengerjakan haji ifrad ataupun haji qiran, maka mikotnya ialah di mana tadi? Dia mikot masa dia mula masuk ke Mekah ni tadi. Kalau misal kata tuan-tuan yang mengerjakan haji ifrad, perjalanan terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah, maka mikot untuk berniat ihram ialah di Qarnul Manazil. Bagi orang yang daripada Madinah masuk ke Mekah, maka mikotnya ialah di Bir Ali ataupun di Zulhulaifah. Tapi bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', mikotnya ialah di bangunan penginapan ataupun di hotel jemaah di Mekah. Okey. Niat di mikot wajib haji. Bila dah berniat, tuan-tuan, kita kena menjaga larangan-larangan dalam ihram sebanyak 13 perkara yang juga merupakan wajib haji. Terusnya kita akan bergerak ke Arafah untuk berukuf. Ya, biasanya jemaah akan mula digerakkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tu belum lagi masa masuk waktu ukuf. Tunggu lagi sehingga pada 9 Zulhijjah, sehingga sampailah waktu masuknya waktu zuhur. Ketika itu masuklah waktu yang disebut sebagai ukuf. Okay? Jadi bila kita dah berada di Arafah sehingga pada waktu zuhur yang telah masuk waktu ukuf tadi, maka tuan-tuan kita akan digerakkan pula ke Muzdalifah. Biasanya pergerakan jemaah haji ke Muzdalifah ialah selepas maghrib ataupun pada waktu maghrib. Okey, untuk apa kita bergerak ke Muzdalifah? Kerana kita nak mengerjakan perkara wajib yang seterusnya, iaitu bermabit ataupun bermalam di Muzdalifah. Setelah kita mengerjakan ibadat bermabit di Muzdalifah, tuan-tuan, kita akan pergi ke Mina. Dan ibadat yang pertama bila kita sampai di Mina ialah melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Merupakan wajib haji yang ke-1, 2, 3, yang ke-4. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Dan kebiasaan selepas jemaah melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, jemaah akan bergunting ataupun bercukur. Bagi jemaah yang telah melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, kemudian dia bergunting ataupun bercukur, maka dia telah mendapat tahallul awal. Apa dia tahallul awal? Tahallul awal maksudnya telah bebas daripada 10 larangan ihram, kecuali 3 perkara dalam larangan ihram yang masih dia kena jaga. Okay, selepas bergunting, bercukur, kita masih lagi berada di Mina. Okay, untuk apa kita masih lagi berada di Mina? Iaitu untuk bermabit. Untuk bermabit ataupun bermalam di Mina pada hari yang ke-11, pada hari yang ke-12, pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Okay. Dan di samping itu, kita juga akan mengerjakan ibadat wajib yang ke-6, iaitu melontar ketiga-tiga jamrah, jamrah sughra, jamrah wusta, jamrah kubra pada hari 11. Kemudian pada hari yang ke-12, melontar ketiga-tiga jamrah lagi. Kemudian pada hari yang ke-13, kita melontar lagi ketiga-tiga jamrah. Dan setelah itu, bila selesai aktiviti ibadat berkaitan dengan wajib haji kita di Mina, kita akan bergerak menuju ke Mekah untuk menyempurnakan ibadat tawaf yang merupakan rukun haji, kemudian sa'i yang juga merupakan haji. Bagi tuan-tuan jemaah muslimkan tawaf dan sa'i, artinya telah pun melakukan tahallul sani. Apa maksud tahallul sani, tuan-tuan? Tahallul sani maksudnya telah bebas daripada semua larangan dalam ihram. Artinya sekarang jemaah sudah tidak lagi berada di dalam larangan ihram. Dan yang ke-12 tertib pada kebanyakan rukun, iaitu rukun haji yang ke-6. Ini step lah tuan-tuan step pergerakan jemaah semasa menunaikan ibadat haji. Yang pertama, niat ihram haji. Yang kedua, kita nak berniat ni mestilah kita berniat di miqat. Haji yang memilih haji jenis tamattu', maka miqat kita ialah di bangunan hotel penginapan kita di Mekah. Dan bila kita telah berniat, secara automatiklah kita kena menjaga
ke semua sekali larangan-larangan dalam ihram. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan bergerak ke Arafah untuk berukuf. Kemudian yang kelima, kita akan ke Muzdalifah untuk bermabit. Kemudian kita akan ke Mina untuk melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Terusnya kita akan yang ketujuh bergunting ataupun bercukur setelah kita melontar jamrah kubra. Kemudian yang ke-8 kita akan bermabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang ke-9 kita melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11, pada hari 12, pada hari 13 Zulhijjah. Kemudian yang ke-10 ni kita balik semula ke Mekah untuk mengerjakan tawaf. Yang ke-11 sa'i, yang seterusnya berkaitan dengan wajib haji yang keempat iaitu melontar jamrah kubra. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah ataupun dikenali sebagai hari nahar di Mina. Masuk waktu untuk melontar jamrah kubra ialah selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah. Dan tempohnya panjang tuan-tuan sehingga sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Ini masuk waktu untuk melontar jamrah kubra. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada ibadat melontar pada ibadat haji sewaktu di Muzdalifah, tuan-tuan kita bermabit di Muzdalifah. Tempoh untuk yang dikira tuan-tuan dapat bermabit di Muzdalifah ialah selepas waktu tengah malam. Selepas waktu tengah malam tuan-tuan telah dikira bermabit ataupun telah dapat tempoh untuk bermabit di Muzdalifah. Kemudian tuan-tuan kita akan bergerak ke Mina. Bila kita sampai di Mina, ibadat yang seterusnya yang kita wajib lakukan ialah untuk melontar jamrah kubra. Sebenarnya tuan-tuan berbetulan dengan waktu masuknya mabit ibadat bermalam di Muzdalifah itu, serentak dengan itu sebenarnya masuk waktu untuk kita melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah juga. Tapi masa tu kita masih lagi berada di Muzdalifah, kan? Jadi kita akan bergerak menuju ke Mina, kemudian kita akan pergi ke tempat jamrat untuk melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Waktu yang afdal pada untuk melontar jamrah kubra ialah pada waktu duha pada 10 Zulhijjah. Waktu duha. Biasanya tuan-tuan, waktu kita sampai di Mina itu, kita rehat dulu. Kita tak boleh pergi terus kerana kita tertakluk kepada jadual yang telah disediakan oleh Muassasah Haji untuk kita bergerak ke tempat jamrat. Kita tak boleh sesuka hati kita nak bergerak ke tempat jamrat untuk melontar jamrah kubra sebab tak sabar untuk nak bebaskan diri kita daripada tahallul, kan? Jadi kita kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak muassasah. Kalau dia kata kebetulan contohnya waktu ke jamrat untuk melontar jamrah kubra berbetulan dengan waktu duha, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya waktu yang telah diberi kebenaran dalam jadual untuk kita bergerak ke jamrat bagi melontar jamrah kubra bukan pada waktu duha, pun tidak mengapa tuan-tuan. Yang penting kita dapat melaksanakan ibadat melontar jamrah kubra, kan? Dalam tempoh waktu yang kita sebutkan tadi, panjang waktunya iaitu bermula daripada tengah malam 10 Zulhijjah sehinggalah sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Ini gambaran tuan-tuan tempat untuk kita melontar jamrah. Tempat penginapan kita biasanya bagi jemaah muassasah ni di belakang terowong tu, di belakang terowong. Saya tak boleh nak tunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak terowong? Penginapan kita di belakang terowong tu. Sebelum terowong lah. Jadi bila kita nak pergi ke tempat melontar jamrah, kita akan masuk ke dalam terowong. Kemudian kita berjalan, perjalanan lebih kurang dalam 3.5 km lah daripada kemah. Kebiasaannya ke tempat